أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Qalbun Salim. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Ustaz Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada hari Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediaqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita dalam halaqah ilmu ini, dalam taman syurga ini, di hari Jumaat yang barokah ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. Alhamdulillah yang dihormati sang pentadbiran Gemenur Iman yang saya muliakan, ayah-ayah, ibu-ibu yang berahmati Allah, dan juga bersama Gemenur Iman di bawah pengerusi kita Bonda Rosniati, dan juga pada seluruh ibu-ibu, bonda-bonda, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Kepada mereka yang berjauhan, semoga hati kita sentiasa dekat. Daripada mereka yang dekat, semakin kita semakin rapat, insya-Allah. Hari ini kita masuk lagi muka surat 230. Boleh tak? 230. Keburukan sifat kedekut. Betul tak? Okey, baik. Keburukan sifat kedekut. Mana kekanda intan? Mereka berdiam di luar kawasan? Dia ada. Dia sedang memakan roti tadi. Oh, bagus. Tenang. Alhamdulillah. Silakan makan. Jangan sampai tercekik sudah. Makan roti je, jangan makan plastiknya. Okey, baik. Keburukan sifat kedekut. Okey, baik. Ketahuilah, kedekut ialah tidak mahu mengeluarkan harta pada perkara yang diwajibkan oleh syarak, seperti zakat dan nafkah. Zakat ni wajib. Yang wajib bagi kita adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia wajib. Nanti nak puasa dah, tak lama dah ni. Kan? Jam celik 9/1, bulan 2, kita akan ada program khas menyambut bulan Ramadan. Kita ada program khas. 23 hari je Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan kesihatan. Yang minta sampai, sampai sakit tak boleh ibadah juga. Kalau boleh sampai dengan kesihatan. Daripada sekarang, kita kena jaga kesihatan. Kita kena jogging, kita kena lari. InsyaAllah. Okay, baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Okay? So, zakat fitrah. Zakat yang wajib juga adalah kiraan pada haulnya.
Makanya kalau mampu, dia kena keluarkan zakat lah. Zakat pendapatan. Macam saya keluar zakat. Sebab apa? Saya telah layak untuk keluar zakat. Kenapa? Cukup jumlahnya. Setahun pendapatan dia berapa? Tolak anak bini, maka cukup. Bila cukup, maka kena bayar zakat pendapatan. Yang berikutnya, nafkah kepada isteri. Tuan rahmati Allah. Nafkah kepada isteri. Ini wajib. Faham? Nafkah ini bukan hanya segi batin, tetapi pada zahir. Kalau kamu tak mampu daripada nafkah segi zahir, bahkan batin, maka berlaku kezaliman pada pasangan kamu. Nah, bila berlaku kezaliman kepada pasangan kamu, ini sesuatu yang dilarang lah oleh syarak. Kan? Sebab tu, sebelum berkahwin, kita kena ingat tanggungjawab besar kita sebagai suami adalah memberi makan kepada isteri kita, beri tempat tinggal, beri pakai minum dia, barang mandian dia. Perkara-perkara yang wajib kena bagi. Dan nafkah kepada isteri atau maruah harga diri atau muru'atun, seperti harta yang diberikan kepada penyair untuk menghalangnya daripada mencerca dirinya. Seseorang yang tidak memberikan sesuap makanan daripada bahagian yang lebih setelah memberikan nafkah yang wajib kepada isterinya, bukanlah dinamakan kedekut. Pemurah ialah memberikan sesuatu daripada bahagian yang lebih setelah menyelesaikan yang wajib pada syarat dan muru'ah tadi. Apa yang disebutkan sebagai nafkah kepada isteri atau muru'ah, harga diri seperti harta yang diberikan kepada penyair untuk menghalang daripada mencerca dirinya. Apa yang dimasukkan dengan muru'ah? Muru'atun pada kalimah muru'ah. Muru'atun. Turunnya tulis harga diri. Harga diri. Yang dimasukkan iaitu mengaplikasi akhlak yang terpuji dan menjauhkan akhlak yang tercela dan hina. Contoh, muru'ah adalah penjagaan tingkah laku seseorang agar sejajar dengan agama. Maruah ni Ustaz. Dia lebih kepada marwah lah. Dan nafkah dan marwah harga diri. Seperti harta yang diberikan kepada penyair untuk menghalangnya daripada dicerca. Menjaga marwah diri. Maknanya diri kita ni ada harga. Kita kena sampai satu saat kita tak memberi, tidak memberi kepada orang lain sampai maruah kita dicela ataupun dihina. Sedangkan perlu memberi sebab dianya wajib bila mana seseorang itu memerlukan. Atau yang disebut sebagai contoh mura'ah itu adalah mencerminkan satu sifat yang baiklah kepada orang yang lain. Contoh kepada penyair yang untuk menghalangnya daripada mencerca dirinya. Dia mempunyai harta, mempunyai lebihan dan ianya perlu memberi. Contoh penyair. Penyair ni apa tuan-tuan? Penyair ni yang zaman Rasulullah dia ada penyair yang membaca sajak. Kalau bahasa kita sebut sajak, syair, dia ada keadaannya begitu. Atau dan nafkah kepada isteri atau maruah. Lebih pada harga dirinya, yang diberikan kepada penyair untuk menghalangnya daripada mencerca dirinya. Seseorang yang tidak memberikan sesuap nasi daripada bahagian yang lebih setelah memberikan nafkah yang wajib kepada isterinya, bukanlah dinamakan kedekut. Keutamaan adalah kepada isterinya. Kepada ibu tidak wajib. Sepas kita kahwin, tangga nafkah kita yang pertama berikan kepada isteri kita. Isteri kita, lepas tu anak-anak kita, baru ibu ayah kita. Tapi kata ulama, siapa yang nak dimewahkan rezekinya seperti raja, maka mewahkanlah orang tuanya. Itu paling penting. Siapa yang nak dimewahkan rezekinya seperti raja, maka mewahkanlah orang tuanya. Okay? Walaupun bukan satu kewajipan. Pemurah
ialah memberikan sesuatu daripada bahagian yang lebih setelah menyelesaikan yang wajib pada syarak dalam muru'ah tadi. Muru'ah iaitu disebutkan sebagai marwah lah, ya, bukan daripada duit, itu daripada nafkah marwah. Wallahu a'lam. Cara mengatasi sifat kedekut. Ubat mengatasi kedekut ialah dengan kesepaduan antara ilmu dan amal. Melalui ilmu pengetahuan, engkau tahu bahawa orang yang kedekut seksa pada hari akhirat dan dicela orang ketika di dunia. Harta tidak akan mengikutmu ke kubur, kerana yang mengikutmu ke kubur ialah semua amalanmu yang baik seperti sedekah dan amalan yang tidak baik seperti kedekut. Kita kena ingatlah, kalau ada ilmu, kalau kita simpan duit dan kita tidak sedekahkan, bila kita tidak sedekahkannya, maka ia tersimpan. Apa yang kita sedekahkan, kita punya. Apa yang kita simpan, bukan kita punya. Di sini memberi kefahaman kepada kita bahawasanya kalau kita menyimpan saja tanpa bersedekah ataupun kedekut untuk sedekah, maka duduk dalam kubur yang membantu kita adalah sedekah. Tetapi hari ini orang nak menyimpan seolah-olah hidupnya masih lama. Dan yang ketiga, melalui ilmu pengetahuan kita tahu semua harta adalah milik Allah dan dia memberikannya kepadamu untuk kita gunakan pada sesuatu yang memberi faedah selepas kematianmu. Ada sebahagian ulama sebut 40 hari pakaian kita yang tak terpakai atau benda-benda yang ada di rumah kita akan dihisap di hari akhirat. Sebahagiannya lah. Lepas tu baju yang banyak ni, lepas 40 hari, bagilah pada orang lain. Bagilah pada orang lain. Jangan dibiar lama. Dia kata, jadi macam mana Ustaz? Itu sebahagian pendapat. Itu saja. Tapi kita simpan lama-lama, Allah tanya nanti, buat apa simpan lama-lama? Banyak benda yang ada, tapi kita simpan. Kita tak pakai. Baju tu pakai sekali je. Bila kita pakai sekali, kita rugilah. Kenapa kita kata kita rugi? Sebab kita cuma pakai sekali. Benda tu kita beli. Maka Ustaz, jadi macam mana kalau kita simpan? Sebab kita sayang baju salah. Ni saya sebut tadi. Sebahagian pendapat ulama. Itu saja. Tuan, sebab tu Allah tanya setiap apa yang kita miliki. Kereta kalau lebih daripada satu. Kita ada 2 kereta. Motor kita ada 3. Semua tak Allah Ta'ala tanya. Kan? Pinggan mangkuk kita, semua Allah Ta'ala tanya. Kan kita orang perempuan ni satulah. Dia suka beli pinggan mangkuk. Dia suka jadikan perhiasan lah. Sebab dia suka pada perhiasan. Ini biasalah yang berlaku, cuma akan ditanya. Mungkin orang perempuan ni, dia suka simpan di rak-rak dia sebab apa? Mungkin dia nak gunakan waktu raya. Bila tetamu datang. Tapi kalau suami dia bagi pinggan yang kena kunyit tu. Yang kena kunyit ikan. Itulah yang dia bagi tu. Kadang sumbing sikit pinggan tu. Kalau tetamu dia bagi tu. Tak baik tuduh. Tak, saya tak tuduh. Yang terasa-terasalah. Yang dia bagi, ya Allah. Yang ikan tu, yang bekas kunyit ikan tu, dah ada kesan-kesan tu lah suami makan. Sian suami. Pinggan tu dah kabur dah. Sian dia. Patut suami lah bagi cantik-cantik. Teko tu teko kaca. Pinggan tu pinggan bersih. Hak betul. Ini tidak, orang lain pula yang cantik. Allah. Kita bagi suami pakai pinggan Vantage, Ustaz. Kalau boleh, kalau nak senang, nak lebih terbaik pakai polystyrene. Ustaz, lepas makan tak payah basuh. Sabar je Ustaz. Itu lebih baik. Tak ada. Dah belajar ni dah banyak dah. Perbaiki amal. Jika menyimpan harta untuk menghasil seronok, ketika memenuhi kehendak hawa nafsu, maka pahala di akhirat lebih menyeronokkan. Sedangkan menunaikan kehendak hawa nafsu adalah tabiat binatang. Dan menggunakan harta dalam ketaatan adalah tabiat orang yang berakal. Maka kita tengok tabiat. Masa seronok ketika memenuhi kehendak hawa nafsu, maka pahala di akhirat lebih menyeronokkan
Sedangkan menunaikan kehendak hawa nafsu adalah tabiat binatang. Bukan tabiat manusia. Tetapi menggunakan harta dalam ketaatan adalah tabiat orang yang berakal. Kita kena jadi orang berakal. Maksud berakal ni apa? Maksud dia menggunakan harta tu pada tempatnya. Saya sebut. Macam kita ada duit banyak, kita infakkan kepada mereka-mereka dengan aktiviti-aktiviti kuliah di mana Gema Nur Iman. Kita boleh bagi diinfakkan harta tu pada tempat-tempatnya. Jangan simpan. Simpan ni tak ke mana. Banyakkan memberi. Jika menyimpan harta untuk keperluan anak, maka seolah-olah dia menyediakan kebaikan kepada anaknya. Tetapi nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya dengan kejahatan. Kenapa kita bertemu Tuhan dengan kejahatan? Kerana menyimpan harta untuk keperluan anak. Sebab anak-anak ni tak perlu disimpan harta sebab rezeki mereka dah ada. Bahagian mereka sudah ada. Cuma kita buka benda-benda yang perlu saja. Seperti SSPN, tabung haji. Sebab meninggalkan harta ni satu benda bukan tak baik. Tetapi meninggalkan harta ni satu benda yang sangat-sangat agak pilihan yang tidak baik. Sebab ulama-ulama para nabi tidak meninggalkan anak ada isteri dan anak-anaknya dengan harta, bahkan meninggalkan dengan agama. Bukan makna di sini dengan kejahatan, maksud dia meninggalkan satu perkara yang tak baik. Maknanya bukan tak boleh tinggal. Sebab Nabi sebut dalam hadis lain, jangan biarkan meninggalkan keluargamu dalam tidak ada apa-apa. Maknanya di sini kita kalau ada rezeki, kita tinggalkan untuk anak-anak kita sebahagiannya. Cuma janganlah kita menyimpan harta untuk keperluan anak. Maka seolah-olah dia menyediakan kebaikan pada anaknya, betul. Tetapi dia akan bertemu dengan Tuhannya dengan kejahatan. Maksud dia apa di sini? Maknanya meninggalkan sesuatu selain daripada agama tu harus, tetapi keutamaan hendaklah dengan agama. Meninggalkan harta ni ada baik buruknya. Tapi kebanyakannya cenderung kepada keburukan lah. Sebab harta ni boleh membawa kepada permusuhan. Harta ni boleh bawa kepada pergaduhan. Sebab apa? Dengan harta. Sebab tu hari ni kita lihat adik-beradik yang ramai kata apa? Berputus silaturahim sebab dengan harta. Bukan salah. Tetapi kalau kita tinggalkan anak-anak kita dengan agama, insya-Allah mereka boleh menjaga harta tu. Tapi tak meninggalkan dengan agama, itu masalah dia. Boleh faham tak? Faham tak? Sebab tu kita kata bukan tak boleh tinggalkan harta. Bukan tak boleh tinggalkan. Sebab Nabi pun kata jangan tinggalkan anak-anak kita, isteri kita dengan perkara-perkara tak ada apa-apa. Mesti tinggalkan. Sebab tu hari ni orang ambil hibah. Bila ada hibah, bila suami meninggal, isteri dapat. Contohnya begitu. Wallahu'alam. Bukan tak boleh. Tetapi jangan keterlaluan memikirkan masa depan anak-anak. Sebab jaminan rezeki anak-anak telah Allah tentukan. Sebab bila kita sibuk mencari rezeki, menyimpan harta, menyibukkan diri sebab untuk senangkan anak kita bila kita mati. Maknanya kesibukan kita dengan Allah Ta'ala tak ada. Ada orang dia sibuk untuk memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Bila dia memberikan terbaik untuk anak-anaknya, dia tak ada masa dah untuk masa dengan Allah. Dia kurang baca Quran sebab dia asyik mencari rezeki saja. Berpada-pada dalam menyimpan harta. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan yang ketiga, bukankah ini perkara yang paling bodoh kerana menyenangkan orang lain dengan memudaratkan diri sendiri? Baik. Sifat orang yang suka kerikut. Satu, sebab dia rasa harta tu bila disimpan, dia akan rasa senang. Contoh ya, kita ada duit banyak ni. Duit dalam bank kita ada 150,000. Tapi kita tak memberi. Kita tak bagi nafkah atau perkara-perkara yang wajib tadi. Kita tak bagi. Yang selebihnya baru kita bagi orang lain. Kita tak bagi. Kita biar je duit kita dalam tu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebenarnya kita sedang senangkan orang lain. Bukan senangkan diri kita. Kita susahkan diri kita untuk orang lain. Tengok seperti yang saya sebut tadi.
Kalau kita simpan harta, bukankah satu perkara yang bodoh? Kenapa dia kata bukan dia yang bodoh? Yalah, sebab kalau kita mati, harta tu tak ikut kita. Yang dapat orang lain. Yang dapat siapa? Isteri dan anak-anak kita. Bukan maknanya tak boleh. Tetapi dalam pada masa yang sama, mudaratkan diri. Sebab harta tu pergi pada orang lain. Sebab tu ulama pernah bahas. Contoh, kita meninggal, rumah kita beli. Rumah tu habis bayar. Anak-anak kita pun jual. Hibah pergi isteri. Isteri kita kahwin orang lain. Anak-anak kan lepas kita meninggal dah lupa dah. Dia pun hidup cara dia hidup. Yang hidup tetap hidup. Kita selama hidup tu sibuk cari duit je. Allah kita tak cari. Ni paling takut ni. Allah kita tak cari. Pada masa yang sama, kita bazirkan masa sewaktu hidup hanya sekadar mencari rezeki saja. Tak mencari majlis ilmu, tak ada waktu baca Quran, tidak ada waktu baca Quran, tak ada waktu berzikir, tak ada waktu sepertiga malam. Bila Ramadan, kita kerja juga. Sebab nak cari harta. Tapi kita kena kuat. Sebab tu kalau Ramadan, sebahagian para alim ulama, Imam Syafi'i sendiri berhenti mengajar selama sebulan. Kenapa berhenti mengajar? Sebab nak tumpukan ibadah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dapat menghatamkan Quran banyak kali. Sebab dia fokus, tidak mengajar pada waktu tersebut. Sebab tu tuan-tuan, ada perkara yang kita kena ingat. Selepas kita mati, bukanlah perkara yang bijak bagi kita. Tapi perkara yang sangat merugikan sebab bila rumah tu selesai, kita tak dapat manfaat. Orang lain yang dapat. Orang lain jual. Isteri kita dapat duit. Dah lah duit kita, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan pada masa yang sama, isteri kita kahwin dengan orang lain. So, duit tu manfaat pada orang lain. Ceritanya gitulah. Kita mencari harta, tapi orang lain yang dapat. Bukan salah. Bukan salah. Saya sebut tadi bukan salah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Abu Hatim berkata, manjada sada kama man bakhla razala. Sesiapa yang dermawan, dia mulia. Seperti mana sesiapa yang kedekut, dia hina. Nampak? Sifat dermawan ni sifat Rasulullah. Sifat dermawan ini dibawa kemudian oleh Nabi SAW. Dan kemudian sifat dermawan ini juga adalah satu sifat yang kita sebut sebagai satu sifat yang ada pada para sahabat. Sebab itu manjada sadakama man bakhla razala. Sesiapa yang dermawan, dia mulia. Seperti mana sesiapa yang kedekut, dia hina. Sebab itu kemuliaan seseorang itu bila dia dermawan. Tapi dermawan-dermawan pun niat penting. Innamal a'malu biniat. Kalau niat kita semata-mata untuk orang panggil kita pemurah, bukan kerana Allah rasa amal kita, maka kena banyak jadi orang yang dermawan. Bukan untuk dipuji, kerana sifat ni terpuji. Jangan jadi orang yang kedekut, hina. Seperti mana Haji Bakhil berbuat sesuatu kerana cikgu. Cikgu tu minta, baru dia bagi. Kalau orang lain minta, semua tak ada duit. Jangan jadi kedekut. Orang mengata. Bukan saja mengata, bahkan disebutkan banyak orang kata apa, satu tempat-tempat yang menjadikan kita ni tak baik, sebab sifat kedekut. Baik, tengok faedah. Tingkatan pahala bersedekah. Tingkatan pahala sedekah ada 5. Okey? Kita sedekah kepada orang lain yang sihat. Gandaannya 10 kali. Sihat tubuh badan, segala fizikal sihat. Contohnya, kita pergi makan, ada kawan kita pun kerja dengan kita. Kita belanja dia. Maknanya, kita dapat 10 kali ganda. Yang kedua, orang lain yang sakit buta atau ditimpa musibah. 90 kali. 90 kali. Kaum kerabat yang memerlukan. Maknanya, sangat memerlukan orang lain. Bukan kaum sendirinya. Orang lain berbeza dengan kaum kerabat. Orang lain sakit, buta atau ditimpa musibah. Ada musibah apa-apa, 90 kali. Kaum kerabat yang memerlukan 900 kali. Banyak gandaan tu. Maknanya ada
ipar-ipar kita, ada saudara mara kita yang memerlukan, jumlah setiap kali kita sedekah sebanyak 900 kali. Yang berikutnya tertinggi adalah kedua orang tua. Nilai gandaan pahala 100,000 kali. Bagi orang tua duit. Bagi orang tua duit. Mak ayah kita. Seperti saya sebut tadi lah. Kan, memang nafkah tu pada isteri dan juga anak-anak. Tetapi, kalau kita beri kepada kedua orang tua, 100 kali ganda naik dia punya gandaan sedekah. Yang terakhir, yang paling tinggi nilai gandaan pahala bersedekah. Ini bukan afdal bagi sedekah ya. Nilai gandaan kalau kita memberi, iaitu orang alim atau ahli fiqah. Orang alim ni warak lah dalam setiap urusan agama. Yang kedua adalah ahli fiqah. Siapa yang bagi ahli fiqah ni 900,000 kali gandaan pahala pada mereka yang bersedekah. Maksudnya orang alim ni, ahli fiqah ni siapa? Ustaz, ustazah, para alim ulama, para salihin yang kita bantu mereka. Yang kita memberikan kepada mereka. Sebab tu, kalau kita tengok kan, syekh-syekh, kadang mereka ni kerja mengajar je. Kan, mengajar je. Tapi tengok pakai kereta. Masya Allah. Kereta Toyota Velfire, pakai kereta Mercedes. Bukan dia orang punya. Tetapi orang memberi. Antaranya anak murid. Sebab tu saya menanti kepada Azrina belikan saya Ferrari. InsyaAllah. Mudah-mudahan tercapai lah. Gandaan pahala itu. Ferrari esok dah tak nak datang JNI. Terima kuliah live jauh-jauh je, habis JNI tak ada guru. Tak boleh. Tak dipertimbangkan, insyaAllah. Makanya, kalau kita buat baik pada guru kita, antara gandaan yang paling banyak, 900,000 kali yang murid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya sekarang ni, bila sebut tentang orang alim atau ahli fiqh, ni saya cerita benda yang berlaku pada diri saya. Nah, bulan lepas, 30 hari bulan 11, ada seorang hamba melalui cash deposit machine telah memasukkan ke dalam akaun saya sebanyak RM1,000. I don't know who's, tapi dia masukkan dalam akaun saya RM1,000. Sampai saya tertanya-tanya sahabat-sahabat, siapa yang masukkan? Saya terfikir. Siapa yang ada akaun saya? Sampai RM1,000 masuk. Mungkinlah dia nak beramal pada yang 900,000 kali ganda tu. Gandaan pahala. Saya pun tak tahu siapa. Ini saya cerita benda yang betul lah. Sebab dia rimak dalam akaun bank saya, ada orang masuk RM1,000. Kata, ya Allah, siapakah hamba? Sebab dia kalau pakai duit bank, ataupun online banking, dia akan detect siapa yang bagi. Tapi sebabkan dia tak nak detect, diketahui siapa yang memberi, dia masuk RM1,000 dalam akaun saya. Sampai sekarang hari ni saya cari, siapa hamba Allah yang bagi. Saya sentiasa doa kat dia, murah rezeki, panjang usia, Allah jadikan dia ahli syurga. Sampai sekarang. Doa tu yang penting Ustaz. Doa je, tak payah cari siapa. Saya nak kena cari juga. Tak apa. InsyaAllah. Saya silap masuk. Yang tu. InsyaAllah Allah temukan tu Ustaz nanti. Kalau silap dia akan cari Ustaz. Apa dia? Lama ke Cik Ha ke? Kalau silap akaun dia akan cari Ustaz. Dia akan pergi bank, dia akan cari Ustaz. Yelah. Tapi harap-harap tak silap lah. Tak silap lah sebab tu dia diam. Ustaz doakan je. Dia seseronok. Lepas tu saya pun, Masya Allah. Yalah, rezeki Allah Ta'ala bagikan. Sekarang kita tak mencari, tetapi Allah Ta'ala bagi. Mungkin dia nak beramal dengan orang yang memberi lebih. Antara gandaan yang paling tinggi, kita sedekah pada orang alim dan ahli fiqh. Dan Mungkin hamba Allah tu nak sedekah bersihkan hartanya. Dia nak rahsiakan. Dan ada juga antara jemaah Gema Nur Iman. Yang pada Ustaz, kalau macam itu Ustaz boleh makan ke duit tu Ustaz? Ustaz tak tahu siapa yang bagi. Itulah menjadi persoalannya. Boleh Ustaz suruh sedekah tu. Kalau salah masuk akaun bank akan kontak Ustaz. Percaya cakap saya. Tapi betul lah dia sedekah. Sebab saya minta maaf, ada juga antara jemaah-jemaah Gema Nur Iman yang memberi
dia memberi RM100 setiap Jumaat dalam akaun saya. Dia kata sanggup hati pada ustaz. Pun ada. Tapi saya tak tahu siapa yang ada akaun saya. Setahu saya yang ada Bonda Masroha je. Atau bahagian AJK. Tapi ada jemaah GNI yang masuk kat saya 100 setiap Jumaat. Wallahu alam. Tapi dia kata nama dia ada. Dia kata sumbangan hasaguat hadiah untuk ustaz. So saya ambil je lah. Saya senyap je lah. Nanti boleh belanja. Belanja roti canai boleh kan? InsyaAllah. Kalau tak nak bagi saya separuh, Alhamdulillah. Nanti kita PM lah. Separuh-separuh. 50-50. Sebab tu saya kata, orang yang membawa agama Allah ni beza. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Kadang kita tak meminta pun. Tapi mungkin dia mengaji dan mengetahui keadaan tersebut. Mungkin orang tu banyak duit. Betul lah kata Bonda Rafi'ah. Tapi kita tak minta lah. Nabi tegah kita minta duit. Tapi dia bagi. Sebab tu bila bagi sepanjang saya dalam doa saya akan doa, ya Allah ya Tuhanku, jika ada orang yang bersedekah kepada aku, ada orang yang memberi hadiah kepada aku, ya Allah, tanpa ketahui dia siapa, kau panjang usia dia, murah rezeki, jadikanlah dia orang yang saleh-salehah, dan jadikan anak-anaknya semua saleh-salehah dan seluruh keturunan masuk dalam syurga. Saya doa selalu. Sebab tu, itu antara kelebihan-kelebihan yang diberikan. Sebab ni berlaku pada ustaz-ustaz lain jugalah. Para alim ulama lain. Tiba-tiba ada orang yang sumbang. Tapi sumbangan tu tak diketahui. Sebab gandaan pahala tu tinggi. 900,000 kali. Hampir pada 1,000,000. Tu antara kelebihannya lah. Tapi bukan, ini adalah tingkatan pahala. Tapi jangan sampai kita lupa pada yang utama. Kalau kita berlebih, seperti mana disebutkan ulama tadi, lebih baru bagi. Kalau contoh alim ulama dengan orang tua, kalau orang tua kita tak memerlukan sangat, kita boleh bagi pada alim ulama ataupun ahli fiqh nak bersedekah. Tapi kalau orang tua kita memerlukan, lebih afdal pada orang tua kita. Faham? Mana-mana pun sama. Tetapi yang pentingnya niat kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Disebutkan pada kisah garis bahu hitam di bahu. Amir Amru bin Sabit menceritakan bahawa ketika Sayyidina Ali bin Husain bin Ali meninggal dunia, orang yang memandikan jenazahnya melihat ada bekas garis berwarna hitam seperti tanda lebam di bahunya. Orang yang mengenalinya berkata, dia selalu membawa guni berisi roti di atas bahunya pada malam hari ketika orang lain sedang lena tidur dan menyedekahkan kepada fakir miskin di Madinah. Tengok, sahabat, para alim ulama, mereka kalau melakukan sedekah dalam keadaan sembunyi. Tuan dirahmati Allah. Antara tanda yang berlaku kepada Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, kata apa? Bahasanya Amru bin Sabit kata apa? Aku nampak pada bahunya ada lebam yang berwarna hitam. Sebab apa? Orang lain tidur, dia ambil satu guni, lepas tu dia pergi sedekah kat fakir miskin. Ini sedekah yang paling baik. Sedekah yang sembunyi-sembunyi. Hak ni special. Lepas tu sedekah ni tak perlu orang tahu. Tapi dia kena sembunyi-sembunyi. Itu lebih baik. Daripada ni cucu Sayyidina Ali ya Ustaz? Ya, Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali. Maknanya dia anak kepada Husain. Cucu pada Sayyidina Ali lah. Tok dia pun Ali juga Masya Allah. Maknanya Husain. Cucunya tu Ali. Nama balik. Orang Arab, kalau nak tahu, dia suka pakai nama bapa balik. Abdullah bin Abdul Muttalib, lepas tu Abu Talib. Dia nampak sama-sama nama dia. Kan? Masya Allah. Dia sama-sama. Lepas tu nanti kalau kita nak buat, tapi kita ni jarang lah buat macam tu. Tapi orang Arab ni dia memang jenis kita. Dia suka samar-samar. Nama dia hampir sama-sama. Tu antaranya lah. Dia rahmati Allah. Pada ketika lain, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali berkata, sesungguhnya sedekah secara sembunyi memandamkan kemurkaan Allah. Maka lebih afdal kalau kita bersedekah dengan harta kita, iaitu dengan keadaan sembunyi, membuang kemurkaan Allah. Jadi bagaimana orang yang sedekah secara terang-terangan Ustaz? Boleh juga, tak ada masalah. Tetapi takut kepada ujub dan riak dan takabur. Tetap mendapat pahala tapi lebih
cenderung kepada arah tersebut kerana mendapat pujian. Tetapi Sayyidina Ali bin Husain bin Ali buat dia buat secara sembunyi. Wallahu a'lam. Yang jelas tak? Yang kedua, antara perkara-perkara untuk mengatasi sifat kedekut adalah tindakan, iaitu amal. Maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah SWT, hendaklah engkau memaksa dan menguatkan diri sendiri dan bersikap pemurah dermawan. Dan hendaklah engkau istiqamah dalam keadaan begitu sehingga sikap pemurah menjadi kebiasaan pada diri. Memaksa diri suka memberi. Memaksa diri supaya hendak memberi. Memaksa diri supaya rasa senang dengan memberi. Sampai satu saat tak memberi rasa tak perlu, rasa gelisah. Sebab sudah terbiasa memberi. Allah bisa tegal masa. Tidak mengapa jika engkau berniat namamu akan menjadi baik dalam kalangan orang ramai, jika selalu bersikap pemurah dan mendapat balasan di dunia dan akhirat. Walau bagaimanapun, jika sudah terbiasa menginfakkan harta ke jalan kebaikan dan sudah menjadi seorang yang pemurah, maka buanglah niat tadi secara beransur-ansur. Baik, dalam konsep bersedekah, ada kalanya kita akan ada satu sifat ingin perhatian daripada kebaikan yang dibuat. Buat saja, nanti lama-kelamaan kita akan hilang. Ada kalanya dia tak akan datang ikhlas dengan segera. Slow. Mula-mula aku sedekah, aku cerita. Tapi lama-lama aku dah sedekah, aku tak mula cerita. Dulu aku suruh orang nampak-nampak aku sedekah. Tapi bila dah sedekah, lama-lama aku tak perlu orang nampak. Sebab dah terbiasa. Lama-lama kita akan jadi ikhlas. Syarat dia istiqamah saja. Biarlah mula-mula kita tak ikhlas. Sebab ada ulama sebut, Imam Ghazali, saya lupa. Kita akan melalui fasa-fasa tersebut. Sampai untuk kita jadi ikhlas. Kita akan melalui sifat riak. Kita akan melalui sifat ujub. Kita akan melalui takabur, lama-kelamaan kita hilang semua tu dan kita dapat ikhlas. Tapi jangan berhenti. Selagi mana tak ikhlas, jangan berhenti. Supaya kita dapat sampai ikhlas dalam melakukan perbuatan tadi. Wallahu a'lam. Maksudnya, mentarbiah melawan diri sifat kedekut. Rasulullah SAW bersabda, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidaklah akan berkurang disebabkan sedekah. Sebab tu siapa nak kaya, kena banyak sedekah. Kena banyak sedekah. InsyaAllah tak miskin kita. Sebab Nabi janji dah. Nabi sebut dalam satu hadis, ma qasa malu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tak akan berkurang disebabkan sedekah. Tanbih, bagi untuk orang yang bersedekah dan peringatan untuk orang kedekut dengan doa para malaikat. Sayyidina Abu Hurairah kata, Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu antara keduanya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran terhadap harta orang yang terikut. Dua doa ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu teguran lah buat kita. Sebab tu tiap-tiap pagi kan Bunda Mas Roha selalu keluarkan ayat bersedekah waktu subuh. Maka kalau kita kerekut, kita tak sedekah. Tuan yang terhormati Allah. Maknanya, perkara tersebut didoakan oleh malaikat. Doa malaikat ni mustajab. Sebab taat mereka. Doa kita belum tentu mustajab. Ada sebab yang halangi oleh dosa-dosa kita. Baik, pada yang belakang, tuan-tuan, sebelum kita habiskan. Imam Al-Haddad menasihatkan kedekut ialah loket yang melampaui batas bagaimana setengah ulama mensifatkan sebagai cita-cita yang dia harap-harapkan oleh seseorang untuk memolot apa yang ada di tangan orang lain. Adapun loket itu, apabila seorang itu berasa sayang apa yang ada di tangannya. Loket ni apa? Loket. Kedekut ni loket. Dia kata Amira, loket tu apa? Kedekut lah, Sis. Kedekut lah. Buah loket. Bakhil. Dia loket. Kedokot. Yalah, kodokut juga.
Dekut tak hidung masin. Allah. Lokek ni Lokek tu dia beradik tu lah Ustaz. Bahasa lain. tapi lokek ni lebih Ah. lebih teruk daripada kedekut lah. Bakhil. Bakhil. Cermat, dia tahap cermat. bakhil. Cermat Dia- Ustaz. Haji Bakhil. Lokek bukan cermat Cik Ha. Bahasa Lokek, lokek kedekut ah. Dekuk. Fikir. bahasa dia tangkai Oh, jering. kikir dan kedekut dulu tu. Bakhil lah tu. Betul. Seangkatan. Bakhil, kedekut. Kedekut pahit. Dia kedekut ni tak salah tapi ni tangkai jering. Dah lah kedekut tangkai jering. Sampai rumah pun dia tak pakai elektrik. Dia tutup je. Sebab apa? Takut membazir. Membazir yang tak kena pada tempatnya. Wallahu alam. Baik. Ada pula kita apabila seorang itu berasa sayang apa yang ada di dalam tangannya, paling banyak seseorang itu akan berasa lokek untuk mengeluarkan hak-hak yang wajib daripada hartanya. Seperti mengeluarkan zakat dan apa-apa yang seumpamanya. Sesiapa yang bersifat seperti itu, maka benarlah dia seorang yang lokek dan terdedah untuk ditimpa celaan Allah dan ancamannya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Al-Quran dan hadis tentang perihal lokek. Adapun orang yang lokek untuk membelanjakan hartanya pada jalan-jalan kebaikan, kebajikan dan amal bakti, padahal dia mampu melakukan yang demikian, maka perihal seorang ini lebih rendah dan hina daripada orang yang sebelumnya. Orang ini dinamakan lokek juga kerana dia telah mengutamakan hartanya dan bertekad untuk menahan harta tersebut. Dia menjadi seorang yang lokek untuk membelanjakan hartanya pada jalan yang lebih baik, bermanfaat bagi dirinya di sisi Tuhan, iaitu dia telah mengutamakan hartanya daripada memperolehi darjat yang tinggi di sisi Tuhan dan kebajikan yang kekal pada hari akhirat. Kesimpulannya, selagi manusia itu cenderung menahan hartanya daripada membelanjakannya pada amal bakti dan jalan-jalan yang diredai Allah SWT, maka dia tidak sepi daripada sifat lokek dan kikir itu. Seseorang itu tidak boleh dinamakan murah hati sehingga dia menganggap bahawa membelanjakan harta pada jalan-jalan kebaktian yang dari Allah SWT itu lebih utama dan lebih disukai daripada menahan dan menyimpannya. Perhatikanlah peringatan ini. Kemudian amalkan sesuai dengan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing kamu ke jalan hidayahnya. Faedah doa untuk menjauhkan sifat kedekut. Final. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, jauh sifat kedekut ni biasa kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umr wa a'udzubika minal fitnati dunya wa adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Aku berlindung denganmu daripada perasaan takut jubn. Aku berlindung denganmu daripada dikembalikan ke usia yang terhina dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia dan siksa kubur. Riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Selesai tentang tajuk kita, sayangkan harta. Wallahu a'lam. Ada masa ni kita tengok income message. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau kita ada duit simpanan sikit dan jimat-jimat, itu tak ada salah lah. Kita berjimat sebab ada keperluan. Ini menahan harta. Kalau ada perlu, itu lebih utama. Yang wajib kita keluarkan lah. Macam zakat fitrah kita bayar lah. Nafkah pada isteri kena bagilah. Itu saja. Bukan apa-apa. Kalau kita ada duit, kita simpan untuk kegunaan kita. Tak ada masalah. Tapi kita berlebih harta. Sayang pada harta ni bila berlebih. Kalau sikit-sikit tak sayang Dia lebih cenderung cermat untuk menggunakan. Itu saja. Allahu a'lam. Betul Ustaz, lama-lama kita akan cari kepada siapa kita nak sedekah. Betul. Kita bila dah terbiasa sedekah, kita akan cuba cari kepada siapa nak sedekah dan siapa yang perlu kita bersedekah. Wallahu a'lam. Dia panggil tangkai jering. Itu tadilah. Allahu a'lam. Ustaz, dalam tingkatan pahala sedekah, kalau kita
beri kepada pusat dakwah atau ilmu seperti JNI berapa kali ganda? Okay, baik. Kita buka balik. Kita sedekah kepada orang lain yang sihat, orang lain yang sakit, buta atau ditimpa musibah. Kaum kerabat yang memerlukan, kedua orang tua dan orang alim dan ahli fiqh. Untuk macam pusat dakwah, dipanggil sebagai dakwah. Okey, baik ya. Saya cerita begini. Okey. Dalam setiap sedekah kita, mendapat doa daripada malaikat. Cuma gandaan pahala ini disebut dalam kitab Bughyath al-Murtasyidin. Bermakna, keutamaan bila kita beri kepadanya sedekah. Dalam amalan, nilai gandaan itu hanya sebagai usaha untuk kita lebih suka melakukannya. Tapi matlamat utama kita, setiap pahala kita lebih besar sekiranya dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada guna gandaan tadi. Cuma gandaan tu diberikan supaya kita melihat yang mana tingkatan yang lebih baik ketika mana memberi. Kalau kita kata 900 kali itu, kita sedekah pada orang alim atau ahli fiqh, termasuk dalam sebahagian dakwah kita. Sebab program GNI adalah membayar kepada ustaz-ustaz ataupun asatizah yang mengajar. Termasuk dalam keadaan menyebarkan dakwah. Sebagai motivasi saja gandaan pahala ni. Tetapi kalau kita ikut pun betul. Sebab orang alim atau ahli fiqh, kegunaan bila dia beri pada kita, dia guna duit tu, dia makan, dia guna pakai semua keperluan, maka setiap apa yang dia ajarkan, setiap apa yang disampaikan, pahala pun dapat kepada kita. Jelas? Sedekah ini bukan hanya sekadar dengan duit. Pakaian pun tak menjadi masalah. Macam saya ni kopiah ni banyak orang bagi. Bila kita pakai, dia sedekah pada kita, saya ajar saya pakai kopiah ni, maka gandaan pahala tu banyak kepada dia. Dia macam ni, dalam bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita bulan Ramadan, Allah gandakan pahala sunat jadi wajib. Wajib itu digandakan dengan berkali-kali ganda, supaya orang suka buat baik. Tetapi yang paling besar apabila perbuatan kita yang kita lakukan itu mendapat rahmat di sisinya. Itu lagi mustahak. Sebab kita pernah dengar ahli syurga tu antara sifatnya adalah mengalihkan sesuatu di jalan yang berduri, yang menyebabkan orang lain tak boleh lalu, dia alih supaya orang boleh lalu. Itu dah memasukkan dia ke dalam syurga. Bukan sebab amal tu, tetapi sebab rahmat tu. Rahmat Allah itu bersama dengan amalannya tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Baik Ustaz. Cuma saya nak tanya satu soalan lagi, boleh Ustaz? Sila. Okey, Assalamualaikum Ustaz ya. Okey, kalau macam kita berkhidmat untuk Ustaz atau asatizah yang kita mendapat ilmu daripadanya, contohnya kita tolong dia, kita jualkan barang-barang dia dengan harapan untuk supaya lebih ilmu kita ni lebih kata orang lebih bermanfaat lah. Adakah itu kita panggil juga macam sedekah kita ke atau macam mana? Terima kasih Ustaz. Tidak, itu kita membantu. Membantu dalam perniagaan. Contoh, kita ada ustaz yang mengajar, dia ada madrasah. So kita bantu untuk kutip sumbangan untuk madrasah. Itu kira bantu. Bersedekah adalah menggunakan harta kita. Dia di situ dipanggil ahli hikmat. Dia panggil khadam. Dia panggil khidmat. Khidmat pada guru. Ambil berkat guru, tolong guru. Mudah-mudahan guru tu adalah sedikit cebisan mendoakan kita dalam kehidupan. Itu namanya ahli hikmat. Kita berkhidmat untuk guru kita. Boleh faham? Guru kita, kalau kita punya khidmat itu lebih melebihi macam kita pun bantu keluarga dia, bantu anak-anak dia, kan macam kita bantu persekolahan anak-anak asatizah tu. Itu macam mana? itu kira satu sedekah yang bagus lah. Sebab kita berikan manfaat itu kepada dia dan juga ahli keluarga. Itu bagus tu. Itu kalau dah tolong anak, takut terkahwin nanti kan. Bahaya tu. Asatizah tu perempuan Ustaz. Alhamdulillah. Ustazah. Kalau kat laki macam tu dia jadi lain nanti. Ya. Tapi kalau ustaz kita bantu boleh. Okey. Dalam memberi boleh.
Cuma janganlah kamu memberi sampai kamu fakir. Itu saja. Kira kita khidmat lah tu. Itu besar pahala tu. Tolong guru kita. Memang dulu-dulu orang-orang kampung kan biasa. Kalau ada lebih makan, dia bagi tok guru, bagi ustazah yang mengajar mengaji. Sebab apa? Berkat dia mengajar anak kita. Itu saja. Eloklah tu buat. Antara perkara yang dipuji. Wallahu'alam. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit je. Sila. Hello. Sila. Hello, kawan. Gini, duit tu, gini duit kita dah sedekah subuh kita simpan lah. Kata-kata ni nak wis sedekah ke tempat-tempat tumis ke siapa-siapa. Tiba-tiba tu duit kita tak ada tukar, kita guna nak wis kat orang lain tu pakai hak kita tak tu. Mana maksudnya duit tu tak apa kah? Dia kata, nama kata tak boleh nak bagi. Kalau niat duit ni, hak ni dah kena wis ke situ-situ. Hak ni duit ni sini-sini. Mana tak boleh dah tukar dah lebih kita. Betul? Okey, baik. Kalau kita ada duit nak bagi dah dia. Tiba-tiba ada yang perlu lagi. Tidak menjadi masalah. Niat tu dah dapat pahala. Cuma pahala niat. Pahala memberi tu tak dapat. Tapi niat kita nak wujud kot. Lewat sikit kita guna tu, kita bagi tu situ mana ada kita Pak Ustaz kata dah perlu dulu sini. Gitu. Jadi kita akan tukarlah duit tu dah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tak memberitahu ataupun janji. Melainkan kita janji, kita kena tepati. Tapi kita berniat saja. Tapi belum bagi. Kata orang tua, dan niat tu tak baik, kena teruskan. Maka betul. Tapi niat ni belum tentu kita lakukan. Contoh macam kita niat nak datang majlis ilmu. Tiba-tiba tak dapat datang. Sebab tertentu. Maka no problem. Tak menjadi permasalahan lah bagi kita. Niat tu dah dapat pahala dah. Tapi kalau boleh niat tu dizakhirkan dengan perbuatan lebih baik. Itu saja. Wallahu'alam. Oh iyalah, maksudnya lewat. Jadi mata terguna apa kita guna mana dalam kita niat hak sedekah dah lah. Maksudnya gitulah. Okey, terima kasih. Faham dah. Okey, wallahu'alam. Ada soalan lagi? Baik, tiba-tiba masuk baik. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Silakan Umi. Ustaz, saya saja nak tanya, macam Ustaz cakap mak bapak banyak simpan untuk anak-anak kan. Jadi arwah suami saya pun macam tu. So saya bila faraid baru ni saya cakap kat anak-anak, saya nak 7 bahagian. Maknanya 1 bahagian untuk dia, untuk arwah. Sebab saya nak gunakan bahagian dia tu untuk saya sedekah. Boleh tak macam tu Ustaz? Tak boleh dalam faraid pada ahlinya. Kalau nak diasingkan, dia tak boleh asing pada orang mati. Oh. Boleh Sebab tu, niatkan perkara tu pada orang yang dah mati. Sebab saya ingat bila bahagi 7 tu, maknanya 1 bahagian tu memang untuk dia, khusus untuk saya sedekahkan atas nama dia. Untuk orang mati tak ada dah tu. Oh, betul Ustaz. Okey, faham. Oh, jadi maksudnya bila dah anak-anak dapat bahagian masing-masing, terserahlah kat dia orang macam tu Ustaz. Barulah betul. Bila okey. kita kata ni, kita bagi seorang sikit untuk bahagian abah. Buat sedekah ke apa untuk abah. Itu saja. Sebab bila harta pusaka ni semua diparaikkan, maka dibahagikan kepada ahli. Alright. Lagi satu Ustaz. Ini orang jahil, saya minta maaf Ustaz ya. Macam saya macam contoh account bank. Saya sebagai penama sahaja. Tapi boleh tak daripada segi hukum kita lah, hukum Islam kita, boleh tak macam saya cakap ke anak-anak, duit tu jangan kacau. Faham tak Ustaz? Duit dalam bank jangan kacau. Memang atas nama saya, tapi saya mungkin sebagai penjaga je kan Ustaz. Maknanya masih lagi dibuat faraid jugalah kan, kalau ikutnya. Tak boleh lah. Mana boleh. Dia mesti bagi kepada ahlinya. Kalau mengambil hak orang lain, dosa lah. Oh macam tu ya. Jadi kalau saya minta izin dengan anak-anak, saya tak nak duit yang dalam bank tu tak nak usik, boleh tak Ustaz? Bahagi dulu. Oh, I see. Bahagi dulu. Sebab setiap benda yang pusaka perlu difaraid. Dan bahagian masing-masing kena dibahagikan dulu. Sebab ni bukan duit cash Ustaz, dia kira saham. Saham pula. Dia kira saham. Jadi saham tu atas nama saya. Jadi maknanya tiap-tiap tahun saya akan dapat faedah lah daripada saham tu. Sekarang ni itu duit siapa?
Duit arwah. Jadi dia bagi, atas dia atas bukan nama, nama saya. maknanya bukan duit arwah lah sebab atas nama puan. Bukan saya sebagai penjaga je ke Ustaz? Tak ada. Oh. Sebab Maknanya saham saya, atas nama. Dia dah tukar nama. Dia bukan atas nama dia. Kalau atas nama dia, baru dia dibekukan. Itu pun nama faraid. oh. Ha. Sebab Faham? sebab memang kalau daripada segi cash dia bank bekukan. Cumanya bila saham tu. Kalau Saham. bekukan tu harta arwah lah. Kalau harta arwah dia kena faraid lah. Maksud okey, penjelasan Ustaz saya kurang faham sikit ni. Maknanya saham tu sendiri saya kena cairkan. Setiap jumlah yang dapat, kalau harta tu milik si arwah, kena dia faraidkan. I see. Tadi kalau ini nak lari daripada hukum ni. kalau minta izin anak-anak macam mana? Kalau dia setuju tak nak cairkan saham tu? Minta izin anak-anak, dia tak cairkan apa, tetap dia kena faraid juga dulu. Oh. Melainkan bahagian tu dia tak cairkan, anak-anak kata tak apa, biar saja. Tetapi tetap bahagian mereka itu mesti ada. I see. Maknanya maksud Ustaz sekarang ni walaupun saham tu saya tak cairkan, tapi bila dapat dividen tu saya kena bahagikan hak masing-masing juga. Macam tu. Masalahnya duit tu dibekukan. Bila dapat, kalau dibekukan, bila dah dapat, akaun tu akan semata akan dipotong. Sebab kita pemuka, bukan kita orang yang melakukan saham. Saham tu saham apa? ASB. Saham bank rakyat Ustaz. Dia kena pergi dekat bank, tanya dia macam mana. Jangan kita biar je. Sekarang ni suami saya dah mati, macam mana keadaan? Jangan kita biar je berlalu. Tak boleh. Ustaz, saya nak mencela sikit Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dengar tak? Sila. Dengar cikgu. Cikgu nak mencelah. Okey. Ustaz kata pasal saham bank rakyat tu. Dulu saya pun ada juga, tapi saya macam pergi ke tempat yang pejabat Dekat yang bank tu. Okey cikgu. jadi kita pergi maknanya tukar hak milik. Kita pergi ke bank rakyat. Tukar hak milik je lah. Tukar hak milik di bank rakyat, tukar ke nama kita. Tapi dengan persetujuan anak-anak lah. Mana anak-anak kita dah buat pembahagian tu kita buat. Jadi dia orang kata okey, yang ni saham ni kata mak ambil. Jadi kita dapat daripada macam tempat pembahagian harta tu, dia akan bagi satu surat kata okey ni kita kena bawa surat tu lah, surat yang kata yang kita dah hak untuk tukar tu. Tapi jadi macam kita pergi ke sana tukar maknanya tak pakai nama suami dia lah, jadi dia merge masuk dalam kita punya saham. Jadi cikgu, masuk Ustaz tadi, maknanya kena faraid jugalah, kalau nama tak payah. suami lagi tu masih harta anak-anak ada juga situ lah. Oh, maknanya faraid dululah ya cikgu, dan minta izin Jadi, anak-anak. Okey, faham. Hasnas kena pergi ke bank rakyat, pergi mohon, dia ada borang, kita mohon transfer, kita share tu. Okey, faham. Jadi Masalahnya nanti Ustaz dah keluar. Asal dah keluar ke? Sudah left. Dah left tu tak tahulah. Asal buat macam tu je lah. Okey, terima kasih cikgu. Faham. Maknanya apa-apa pun masih lagi kena faraid lah. Kalau nama suami lagi tu macam Ustaz kata tu, kena bagi lagi hak anak tu ada lagi. Tapi kalau kita dah persetujuan dengan anak, kita dah pergi buat di pejabat harta tu, dia ada dapat surat khas daripada pejabat tu. Jadi kita bawa surat tu ke bank rakyat akan uruskan nama kita. Transferkan saham tu masuk ke kita punya akaun lah. Jadi dia faham. nanti nama suami tu tak ada lah, dia merge dengan kita punya saham yang kita ada. Okey, faham. Bunda, Ustaz message, Ustaz live sebab anak tersepit tangan. Allahu Akbar. Aduh. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr
Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Mohon maaf di atas Ustaz pergi secara mengejut. Malam ini kita bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Haji Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Hafiz dengan kitab Nasihat Buah Hati pukul 8 malam ya. Dan kita tidak ada kuliah Ada Islam. YA saja. Itu saja. Terima kasih semua jemaah. Sama-sama. Kita satu kuliah lagi. Sama-sama. Kita tak ada kuliah dengan yang Ahmad Arif. Assalamualaikum. Kita percepatkan kuliah